Kerana itu kita lihat beribu-ribu sebenarnya sekolah yang seumpama ini, dan sebahagiannya sudah sampai ke peringkat universiti dan diakui oleh dunia. Misalnya yang kita mungkin biasa dengar, Darul Ulum Deoban yang terkenal itu, Darul Ulum Nadwatul Ulama, tempat yang pernah saya duduk sendiri. Sebenarnya tempat-tempat itu bukan disokong, bukan dibantu oleh kerajaan sedikit pun, tak ada. Sepenuhnya disokong oleh rakyat dan masyarakat. Sebahagian sekolah tu, ini pengalaman saya, dia tak cukup duit nak buat tukang masak, nak menyediakan tukang masak apa semua ni, tak ada. Mereka bersatu, berpakat, orang-orang kampung ni bersedia untuk memberikan roti. Bayangkan, roti pada tengah hari dan petang, adalah wakil-wakil daripada pihak sekolah tu pergi ke rumah orang, dan masing-masing sudah maklum dah, setiap keluarga akan menyediakan roti yang lebih daripada yang biasa mereka makan. Misalnya mereka sediakan 10 biji roti ke, 5 biji roti ke, sampai ke peringkat tu. Pengorbanan mereka bagi ke sekolah-sekolah. Sebenarnya saya sendiri pun terkejut juga. Seorang pengarang yang terkenal, ulama hadis yang besar, iaitu Maulana Habibur Rahman, rupanya duduk di tempat tu. Saya pergi sendiri tempat tu. Itulah cara dia berjalan, bergerak. Tetapi dia boleh bergerak. Ini di India, negeri Hindu, tapi orang Islam boleh maju dan dihormati, disegani. Dan hasil daripada situ jadi alim besar. Itulah cara dia. Kalau di tempat yang lebih istimewa, ini pengalaman dia, mereka bagi makanan percuma, tempat tinggal percuma, bahkan pakaian pun bagi lagi, duit poket pun bagi lagi. Nak belajar, asal mahu belajar saja, ada keinginan nak belajar saja, daripada bawah sampai ke atas, sampai berbelas tahun pun seseorang itu boleh belajar sampai berjaya, sampai tamat dan menjadi orang alim tanpa menghabiskan duit sedikit pun. Saya sendiri belajar tidak habis duit, hanya 5 rupi. 5 rupi ni 50 sen pun tak sampai. Tak sampai 50 sen. Itu je untuk borang mula-mula masuk. Itu saja. Lepas tu semua tanggung. Duit poket bagi lagi. Kalau musim nak beraya, ada tukang-tukang yang mari. Sekolah jemput, tukang-tukang yang mari ukur siapa nak baju, nak seluar, nak apa keperluan, sampai begitu sekali. Dan kitab-kitab disediakan daripada peringkat bawah sampai ke atas, percuma. Lepas tu dibagi lagi. Itu yang dipinjam. Lepas tu dibagi lagi. Kalau berjaya dalam peperiksaan, dibagi lagi secara percuma. Dan guru-gurunya hidup dengan penuh sederhana. Mereka tidak fikir apa selain daripada menegakkan Islam, meneruskan ajaran Islam. Itulah yang saya alami, yang saya tengok. Di tempat kita ni sebenarnya tidak ada lagi yang macam tu. Dan sebenarnya saya lama terfikir, daripada dulu lagi, tapi masih tidak mampu buat sampai sekarang. Sebab kita masih lagi mengambil yuran. Tak dapat tidak. Kalau tidak, kita tidak dapat meneruskan sekolah ini. Tak dapat tidak. Walaupun sebenarnya kemahuan saya sebagai pengasas kepada Darul Kausar ini ialah seperti yang berlaku di sana, di tempat saya belajar sendiri, di mana saya tidak habis duit sedikit pun. Tetapi kita tidak dapat. Tuan-tuan dan perempuan, tahukah apa rahsia mereka boleh meneruskan, menegakkan sistem pengajian ini dengan jayanya, sehingga disegani oleh kerajaan sendiri dan disegani oleh negara-negara luar. Macam mana sekolah persendirian, sekolah rakyat, tapi boleh hebat, boleh melahirkan tokoh-tokoh yang besar. Saya akan bagi tahu, berkongsi maklumat sedikit sebanyak dengan tuan-tuan sekalian pada hari ini, iaitu penderma mereka sangat kuat, sangat ramai. Dengan sebab itu
Kalau kita perhatikan sekarang ni kan, dicop pengganas lah macam-macam. Sekolah-sekolah tu sebenarnya sekolah-sekolah agama, tak ada pengganas pun, tak ada. Tapi inilah orang-orang yang dilahirkan oleh sekolah-sekolah ini yang berasa bertanggungjawab menjaga agama mereka daripada pencerobohan musuh. Sebab apa? Mereka sedar mereka ini adalah hak masyarakat. Masyarakat bekerja sama. Kalau tuan-tuan tengok memang lemah, kita tengok kambing makan kambing tiap-tiap hari. Kambing, kalau nak makan kambing boleh, tiap-tiap hari ada sembelih, ada orang bawa ke sekolah. Lembu apa semua boleh makan, senang. Begitulah keadaan. Cara mereka, selain daripada duduk di luar negara tu, mereka hantar duit. Kita tak tahu semangat dia tu kuat. Duduk di luar negara, di Afrika Selatan, di Arab Saudi, di mana-mana, orang-orang dia kirim duit kepada sekolah-sekolah. Sekolah inilah yang menjamin, yang menjaga masyarakat Islam, yang menjaga kewujudan Islam. Itu kesedaran yang berada di dalam negara mereka. Setengahnya mengorbankan. Misalnya satu contoh, di Pakistan, di Lahore, Jamiah Muhammadiyah namanya. Sekolah itu ada seorang orang kaya, dia dermakan untuk sekolah tu tanah dia 700 hektar. Segala hasil tanah tu untuk sekolah. Itu pengorbanan orang dia, semangat orang dia. Itu satu orang. Ramai lagi yang lain. Sebab itu dia boleh hidup, sebab itu dia boleh berjalan, sebab kesedaran dia tinggi. Dan ulama-ulama dia mengajar masyarakat ini tidak buat perkara yang sia-sia, menghabiskan duit ke tempat yang sia-sia. Tidak. Bahkan mereka diajar supaya berjihad dengan jiwa raga dan harta benda, seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran. Itulah yang kita dapat di sana. Satu contoh lagi, umpamanya Nadwatul Ulama, tempat saya belajar juga, dia ada satu cawangan dia, satu bahagian dia, iaitu bahagian penyelidikan dan penulisan. Ini satu maktabah, satu perpustakaan yang besar, diasaskan oleh Shibli Nu'mani, seorang ulama yang terkenal, dan muridnya Sulaiman Nadwi. Bangunan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya seorang saja perempuan dia bagi, tapi dia kaya betul. Dia kata, Maulana Shibli, Maulana nak apa? Cerita. Kita akan sediakan segala-galanya. Kalau nak buku apa? Buku apa yang tidak ada, yang tidak boleh dibeli, tetapi dibeli kerana tidak ada dicetak, tetapi yang bertulis tangan pun kita sanggup beli. Cerita di mana? Sebab Maulana tu seorang yang pengkaji besar. Dia tahu ni buku ni ada di Jerman, di negeri Arab pun tak ada, di India pun tak ada. Buku ni ada di Turki, tulisan tangan, dia tahu. Maka dia beli buku-buku yang seumpama itu, selain daripada buku-buku lain penuh dalam perpustakaan itu. Dan dia buat rancangan untuk menulis, untuk membaiki masyarakat, dari sudut sejarahnya, dari sudut politiknya, dari sudut ekonominya, terkenal dengan Darul Musannifin. Seorang saja dia tangguh. Shibli Nu'mani nak menulis sirah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, banyak yang tak betul tersebar. Dia nak betul, dia nak tapis, dia nak yang betul disebarkan di kalangan masyarakat. Tetapi dia nak jawab juga segala kritikan orientalis Barat yang telah menulis tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Sebahagiannya dalam bahasa Perancis, sebahagiannya dalam bahasa Jerman, dan macam-macam lagi. Dia kata, saya tidak tahu bahasa tu, tetapi saya tahu sekian banyak buku dalam bahasa tu tulis tentang Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dia tulis, kita mesti jawab, kita mesti selesaikan kemuskilan mereka. Maka kita perlu cari orang yang pandai bahasa Jerman dan bahasa Perancis. Orang itu perlu digaji. Perempuan tadi kata, saya sanggup semua. Maka berjalanlah sampai sekarang ni berapa banyak buku dihasilkan dan menjadi rujukan umat Islam